Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين amin. Kita di muka surah 40. Kata Musannif rahimahullah taala, faslun, dan setengah daripada maksiat, iaitu mengumpat, iaitu menyebut akan saudara engkau akan suatu yang ada padanya yang ia bencikan dia di belakang matanya, jika ada ia benar sekalipun. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam. Dan syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita boleh hadir ke masjid, surau, ke majlis ilmu. Dengan itu kita dapat belajar, faham, dan Allah Ta'ala mudahkan kita dan lembutkan hati kita untuk boleh menerima, mengiktiraf, mengakui, membenarkan semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kita membenarkan semua ajarannya, yang kita akui dan iktiraf semua apa yang dibawanya, itulah dikatakan iman. Syukur kita hidup dalam keadaan Islam, iman. Apatah lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh taat patuh perintah dia, tinggalkan larangannya. Syukur juga kita kata kesihatan, lapang masa diberi, hidayah taufik masih dikekalkan, dapat kita hadir malam ni untuk solat maghrib berjemaah. Dan syukur banyak-banyak Allah Ta'ala limpah kurnia kepada kita, masih diberikan kita peluang untuk boleh berada di masjid, melapangkan masa untuk mendengar bacaan kitab daripada kitab Zulam tadi, sambung daripada pelajaran lepas insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni tak ada, kalau tak niat lagi itikaf, hari niat sama-sama. Apa niatnya saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif, dan setengah daripada maksiat, iaitu mengumpat. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung bicara ni adalah mana masuk satu pasal baru yang terlepas. Yang lepas kita dah bicara ialah masalah mata, macam mana kewajipan peliharanya. Yang ni dia sebut pula masalah, faham ni, masalah lidah, masalah mulut. Lalu bahasa istilah Arab dia tak sebut lidah, dia tak sebut mulut, tapi dia sebut lidah. Pasal lidah ialah antara alat untuk bercakap. Walaupun mulut bercakap, tapi orang Arab dia gunakan lidah, kita menggunakan bahasa mulut. Macam mana pun, masalah tutur kata nak bicara situ. Jadi antara maksiat yang boleh berlaku pada kita adalah masalah bercakap. Masalah bercakap. Yang dia kata, dan setengah sebahagian daripada maksiat, iaitulah maksiat yang sebut ni adalah maksiat yang keluar pada mulut, keluar dengan sebab lidah, bahasa lain dengan sebab perkataan. Okey. Pertama, dosa mulut ialah mengumpat. Bab yang ni hadirin kita banyak kena kenal takrif dan definisi. Pasal kadang bab-bab macam ni, kita bila tak ada ilmu untuk boleh mengukur sesuatu tu apa dia, dalam kategori mana, kita tak faham ni, maka kita akan rasa macam kita ni orang macam Nabi Rasul maksum, apa dosa pun tak ada. Dosa mulut tak ada, dosa mata tak ada, dosa telinga, bahkan kita rasa macam bagus kita boleh masuk bulat-bulat dalam syurga esok. Banyak benda tu tuan yang menyebabkan kita jadi gitu tu. Antaranya bab ni lah. Bab kita tak pernah rasa kita ni bercakap salah, tindakan salah, apa sajalah yang kita buat. Orang yang baik ialah orang yang memang dia sentiasa bersalah dan sentiasa dicermat dengan apa yang dia buat, supaya dia boleh membaiki apa perbuatan, perkataan dan sebagainya yang dibuat. Dan macam mana pun kita nak sebab bab mengumpat lah. Baik, tengok tarikh dia beri dulu. Apa dia mengumpat? Mengumpat ni iaitu menyebut akan saudara engkau akan sesuatu yang ada padanya yang ia bencikan dia di belakang matanya, jika ada ia benar sekalipun. Okey. Sekali lalu ayat tu mudah saya tengok tu, tapi kalau tak berhati, tu yang saya sebut. Rasa macam pandai tapi rupanya bodoh lagi. Baik, tengok. Nama mengumpat ni pertama dia lah menyebut akan saudara engkau. Istilah saudara ni maksudnya sebut sama Islam. Jadi kalau ada benda yang aib yang kita sebut tu bukan orang Islam tapi sebut orang kafir. Maksudnya sebut aib orang kafir. Tak apa sebut aib orang kafir.
Nama pun kapit lah, memang dia aib. Jadi yang jadi masalah ni, yang nama mengumpat ialah sebut saudara engkau. Jadi istilah saudara tu maksudnya sesama Islam. Baik, sebut apa? Sebut akan sesuatu yang ada padanya. Apa yang ada padanya. Baik, apa saja yang ada pada dia kita sebut. Dan dobit sebut nama mengumpat ni ialah sebut macam mana? Benda yang ada pada dia yang ia bencikan dia. Yang bila kita sebut benda tu dia benci. Istilah benci maksudnya tak suka. Tak suka tu sekalipun yang kita sebut ni bukan benda dosa, tapi dia tak suka benda tu disebut, dia diceritakan pada orang lain berkenaan diri dia. Dia tak suka. Satu setengah kitab lain yang ada disebut dengan takrif begini, mengumpat ialah menyebut, engkau menyebut saudara engkau, menyebut aib saudara engkau. Tu disebut dengan bahasa tu terus, menyebut aib saudara engkau. Jadi benda tu istilahnya aib pada dia. Satu disebut dengan bahasa sini sesuatu yang ada padanya yang ia bencikan dia. Antara sebab dia benci, kalau kita lah, kita benci pada orang sebut hak kita apa dia? Mestilah kita benci dan tak suka pada orang yang sebut aib kita. Orang sebut baik kita macam mana? Tu nak lah. Yang tu pun mazmumah juga tuan-tuan. Cuma yang tu mazmumah hati, bukan mazmumah mulut. Kita syok orang sebut kebaikan kita, orang puji kita. Kalau puji depan kita syok, puji depan orang kita syok, kita suka dia puji, tu dia panggil sum'ah. Orang sebut kebaikan kita, kita seronok, tu pun sum'ah. Kalau orang sebut dia kita kagum dengan rasa heran diri kita, tu panggil namanya ujub. Tu semua mazmumah belaka tu. Yang ni sebab orang sebut tu tapi yang kita nak bicara adalah sebut ni bukan sebut baik kita, tapi sebut aib kita. Bila sebut aib kita, kita tak suka. Dan bila sebut aib ni, setengah-setengah ulama kita dia siap sedarai. Aib ni aib dalam bab mana? Yang kata sebut saudara engkau. Antara ulama dia sedarai itu ada tak silapnya ada 8 perkara yang disebut yang ada keliling kita. Yang kalau sebut ni, yang tu nisbahnya adalah menyebut saudara engkau. Sama ada sebut tu, ada cuma nak sebut 8 tu takut kurang lebih kan, tapi dengar sebut lebih kurang. Antara yang ada sebut dalam kitab, yang ni ialah istilahnya menyebut aib saudara. Sama ada sebut aib tu sebut batang tubuh dia. Misalnya kita sebut pendek, gemuk, boroi, batang tubuh dia. Ataupun sebut apa? Sebut harta benda dia. Harta benda dia apa? Rumah kecil, rumah buruk, kereta tak padan dengan tuan. Tak padan tu dia suka, kita suka dengar orang yang sebut kita tu. Tak padan, badan kecil, kereta besar. Ngumpat tu. Tu ngumpat tu. Batang tubuh dia, harta benda dia, pakaian dia, anak dia, isteri dia, perangai dia, perangai tingkah laku. Lagi tu nak sebut satu-satu tu lambat lagi lah. Lama tak sebut benda-benda tu. Tapi apa saja yang nisbah kepada dia, dan benda tu namanya aib dia. Kita sebut apa? Muka handsome tapi kulit hitam. Kulit hitam tu ngumpat. Tu sebut peribadi dah, batang tubuh dah. Ngaji rajin tapi pantang ngaji lena ngumpat. Apa lagi? Gaji besar tapi kereta kecil. Ngumpat. Kereta kecil tu ngumpat. Memang kereta kecil pun. Tu yang disebut ayat ni apa? Sebut pula belakang dia. Sebut pula belakang dia, belakang mata, maksudnya bukan dia hadir. Jika ada ia benar sekalipun. Benar ni. Hak benar dalam ngumpat ni. Kita selalu misunderstanding dalam bab ni, masalah benar. Pada kita sebut hak benar ni, kita rasa tak ngumpat. Jangan jadi bodoh tu. Mula bahasa saya bodoh. Cuma bodoh ni ngumpat lah. Bodoh orang ngumpat. Saya kata bodoh tu, kalau kena kat tuan-tuan, itu istilahnya, kalau bahasa kasar, bahasa kita panggil maki. Duk maki orang. Tapi maki ni dia lebih pada fokus orang tertentu. Sebut
mengaibkan orang, macam tu dia panggil maki kan. Macam ni nak kata apa? Sport. Bopi sport. Nak kata apa? Kita selalunya terbodoh dalam bab mengumpat ni ialah masalah benar. Pasal berapa ramai orang yang dia ngumpat orang, dia kata apa? Aku bukan ngumpat ni betul mengantin tu. Bukan tipu betul aib tak dia dengar? Aib tak? Ngumpat tu. Dah kita bila ada macam tu apa? Ada benda kita dah belajar beberapa prinsip yang kitab ni dah sebut. Kaedah dosa. Kita dosa orang ni buat dosa. Itu juga aib. Bahkan kalau tak dosa sekali pun, kita tak disuruh sebut aib orang. Kalau dosa sekali pun, kita bukan disuruh menyebut dosa orang. Kita disuruh membetulkan kesalahan dia. Kita ada bicara dulu tentang prinsip kita di ajaran syarak. Dosa yang kita dapat lihat pada seseorang, kita bukan kaedahnya ambil sebarkan dosa tu bagi semua orang tahu. Tapi mana yang dia salah, nasihat betulkan dia. Ibarat macam jumpa tek lembu tengah jalan. Macam mana? Kau buang. Kalau boleh yang bagi orang tahu. Jangan duduk tepi jalan ambil kayu, betul? Cok kat tahi, celat orang lalu. Ambil tahi lembu, tahi lembu, tahi lembu. Tu sebarkan benda tak elok lah. Istilah lah. Satu tengok benda tak elok, buat apa? Kambuh bang. Tak ada orang tahu tahi lembu tengah jalan. Kalau ada benda tak elok kampung kita, biar tak ada siapa pun tahu. Jangan kita lah tukang bawa berita tu habis kampung. Pasal kita tak diajar ada benda maksiat, sebarkan satu dunia. Tak betul. Pasal kita memang dasar akidah syarak, benda yang salah tambah benda aib. Kalau kata dosa sekali pun, kita disuruh betulkan dia, suruh dia tinggalkan nasihat dia supaya dia tinggalkan benda tak elok. Bukan kaedah dia bila dia buat maksiat, lepas tu kita sebarkan maksiat dia. Kalau ada pun orang yang macam tu, dalam kaedah syarak, yang kita dibenarkan untuk sebarkan maksiat dia ialah orang yang buat maksiat terang-terang. Tu dia cium awet depan orang. Hatta sebut dalam fiqh, cium bini depan orang mau sebut. Pasal apa? Tambah pula yang buat ustaz lah tu. Buah bini tu cium bini dah. Memang bini halal dekat dia halal, tapi mau buat depan orang tu haram. Buah pergi pasal perik sikit, apa? Haram apa? Haram jadah. Buah bini tu ada cium bini depan orang. Dengar depan nak bini kita tak pernah cium bini tu. Nak sebut apa ni? Kalau ada buat macam tu, bahkan dia tak rasa bersalah, sebut aib tu kata. Tuan-tuan, orang ni tak usah pakai pasal apa? Dia ni walaupun bini tu halal, cium bini depan orang kan. Ini bukan akhlak Islam. Bobi ajar tu. Boleh sebut aib orang macam tu. Orang yang menzahirkan maksiat di hadapan orang ramai harus mengumpatkan dia. Tujuan mengumpat pun bukan tujuan nak aibkan dia, nak jatuhkan martabat dia. Tapi tujuan kita adalah supaya berhati-hati, jangan ditiru perbuatan benda dosa tersebut. Baru boleh sebut. Lepas tu kita dibenarkan sebut orang yang buat maksiat terang-terang. Tu pun matlamat apa? Bukan tujuan untuk berjatuhkan dia. Tujuan buat apa? Take alert about him. Apa lagi Jangan jadikan dia sebagai contoh tauladan. Maksud apa? Ni bahaya pasal benda ni salah. Itu dia buat. Tu nak cerita tu. Yang tu boleh. Adapun memang dia buat salah, sorok-sorok. Lepas tu kita dapat tahu. Buat macam mana? Nasihat je. Kalau boleh katalah kita ada isteri, bini kita pun tak tahu, kita jumpa orang tu yang dia ada buat salah, kita dah nasihat dia, kita dah perbetulkan dia daripada jalan sebenar. Bini kita yang tidur sebelah katil duduk sebelah kan. Bini tak tahu. Bini tak tahu. Tu. Kaedah kita macam tu dalam syarak. Kita dakwah ke apa kan? Jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Orang ni pun cerita masalah dia. Kita katalah contoh kita jumpa orang, kita memang suka nasihat orang ni, ni. Kita tak balik rumah report semua kat bini dah. Mutuk orang ni. Aku dulu jumpa orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, macam ni. Mana boleh.
Kita jumpa orang, kalau nampak maksiat dosa, tambah pula dia mengaku depan kita, bukan kaedah dia sebab dengan maksiat tu. Tu kata, bini kita tidur sebelah kita pun, kita tak cerita kat dia tu. Apa nak sebut ni? Nak kata kita tak kaedah kita, benda-benda dosa tu pakai sebar tu, sekali pun kat isteri lah, tak cerita. Tu saya kalau duduk sekolah ada budak-budak yang ada lah panggil tak molek apa-apa, balik rumah saya tak pernah cerita bini saya. Saya pasal tok guru ajar gitu. Saya tak pernah. Sampai kadang-kadang ada masalah, orang pula bercerita bini, kita abang tak tahu kah? Dengar. Ni bini orang main cerita kat dia. Abang tak tahu kah budak sekolah ada macam ni? Awak tak tahu lah, aku duduk ngajak. Tak pernah cerita pun. Boleh cerita ke aib orang kan? Walaupun saya tahu I'm HEM, you know. HEM. Guru HEM. Apa? Untuk kepala kau. Hal ehwal murid lah. Saya guru HEM tau. Hal ehwal murid. Walaupun saya halangan murid semua dalam tangan saya tahu. Saya tak pernah cerita kat bini saya. Orang lain main cerita hai budak-budak kat bini. Kata abang tak tahu, awak aku tak tahu lah. Aku sekolah, aku duduk sekolah. Aku ngejar budak sekolah. Awak tak tahu. Tapi macam mana hang boleh tahu? Aku tak cerita. Dia mau cerita, boleh tak cerita tu? Salah tu. Nak cerita salah tu. Tapi benda macam tu dia dah jadi macam ni. Cerita betul dah sikit tu. Dia bukan cerita, cerita betul tu. Cerita betul tu lah salah tu. Kalau tak betul nama dia fitrah. Tu, nak pergi faham tu. Jika benar sekalipun. Kita tuan-tuan, yang masalah kita dalam masyarakat selalu yang ni, kita tak faham takrif. Itu yang berapa ramai orang dia sebut aib orang, dia kata apa? Sebut ni cicit. Jangan cerita kat orang lain tau. Cerita kat orang lain tau. Tak cerita orang lain, mana cerita tu. Itu satu, tak cerita orang lain. Ni bang, ini bukan tipu ni. Cakap betul tau. Betul tu lah ngumpat tu. Tukar sebar sikit habis kampung tu. Yang tu kena faham tu kan, dia lah dosa. Kalau kita tengok Rasulullah, dia pernah tegur isteri dia. Pernah satu tetamu datang di rumah Rasulullah. Hadis tu sebut tinggi kot. Tetamu tu lain sikit pada orang tinggi sikit pada orang. Tinggi ke rendah, lupa lah. Lama tak sebut hadis. Ingat? Tak ingat? Bagus, molek. Tapi tak ingat tinggi rendah tu. Tapi bila orang tu datang, tetamu balik lah. Jumpa Rasulullah. Untuk isteri ada rumah, jumpa. Ya Rasulullah. Dia sebut orang tu pendek ya Rasulullah. Kalau pendek sorry, tak ingat riwayat tu. Macam mana sebut pendek? Dia kata, orang tu pendek ya Rasulullah. Kalau dia dengar marah. Kalau tuan-tuan yang saya sebut, tuan-tuan memang pendek. Ada orang cerita, tuan-tuan mu pendek. Marah. Tuan-tuan batu kot lah duduk dia. Tak apa. Batu dengan kayu tak rasa apa. Kita walaupun jangan. Apa nak sebut ni? Ini ngumpat. Cuma Rasulullah ada mukjizat pada dia. Dia kata, ya Aisyah, hadis riwayat Aisyah. Dia kata, cuma kau tadah tangan kamu, cuba kamu ludah. Ludah apa yang mulutmu? Keluar seketul daging. Masa mukjizat Rasulullah ada lah tu. Kalau ikut riwayat, seingat saya ngaji dalam bab tafsir dan sebab nuzul tu, yang tu lah sebab antara turun ayat Quran. Kisah tu ialah antara turun ayat Quran, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah suka salah seorang pada kamu makan daging saudaranya? Sepatutnya dia kena benci makan tu. Jadi dia kata apa? Dia cakap macam tu seolah-olah dia telah makan daging saudara dia sendiri. Tapi kat Rasulullah ada mukjizat, ludah keluar daging betul Kita ludah keluar liu Macam mana pun nak sebut apa? Salah hak sebut. Dia sebut apa? Pendek Orang tu tengok muka handsome tapi kereta bunyi deras. Kereta bunyi deras tu. Kereta bunyi deras tu umpat. Apa saja tu batang tubuh dia, harta dia,
Harta tu umum lah. Kalau panjang ke harta tu, rumah dia, kereta dia, pakaian dia. Tu. Anak bini dah. Anak bini dah macam mana? Suami gemuk, isteri kuruh. Mak pak comel, anak berkudih tu. Berkudih ke anak. Kudih. Mengaji rajin tapi tidur. Tidur tu ngumpat. Apa lagi sebut? Atau benda atau sifat perangai sudah. Nama tu sebut. Apa lagi sebut ni? Anak, isteri, pakaian. Perangai. Harta benda. Harta benda, pakaian, rumah. Tu. Gaji, pendapatan dia. Apa saja tu lah. Apa saja nisbah kat dia. Lagi? Ada sebut apa lagi? Satu tuan-tuan nak kena tulis tu. Saya tak ingat, tuan-tuan lagi tak ingat apa. Macam mana pun, kalau tuan-tuan ngaji mikir hurai, tuan-tuan boleh cari tu satu-satu tu. Pasal dah faham prinsip. Cuma apa? Muka handsome tapi misal jarang. Muka handsome tapi cakap telor. Aib tu istilahnya aib. Benda tu kalau belakang dia tak suka. Apa sajalah. Kebun banyak tapi pemalas. Duit banyak tapi klorek. Klorek tu. Kedekut. Klorek kedekut lah. Kedekut. Miskin tapi borah tu. Nah, kalau mu tak setuju dia borah apa? Nasihat lah. Mu tak patutnya belanja gini beringat sikit dah duit tak ada. Kerak pun jual sekali 2 kilo. 2 kilo nak beli gula 1 kilo tak boleh. Betul lah ni. Kilo berapa gula? RM8 ni. RM8. Berapa sekerak ni? RM7 tak? RM8, RM9. RM8, RM36. Oi. Boleh. Ya, 2 kilo. Tapi tu 2 kilo kebun sendiri. Kalau upah, tak ada lah. Kalau separuh ya. Tak ada lah, tak boleh beli gula. Mau 4 kilo, boleh beli gula 1 kilo. Nak cerita apa? Dia borah. Borah tu. 4. Gaji kecil tapi belanja besar. Belanja besar tu. Kan gaji kecil. Kalau gaji kecil tu gaji kecil tu. Apa sajalah. Tu yang dia sebut. Tarikh dia dah beri. Kaedah dia sebut. Kita kena jagalah. Cuma atas macam mana kita belajar lepas. Bab-bab macam ni, dia kena tahu lah pasal apa jadi punca mengumpat. Punca mengumpat pasal ada dalam hati kita tak setuju dengan dia. Itu punca lah. Kita kalau tak setuju, kalau ikut tu yang punca. Bila ada salah ya, kita sebut lah hak dia tak elok. Ada salah kita sebut lah benda tak elok tu. Satu kita punca kita mengumpat tu. Jadi kaedah dia macam mana? Apa betul kan diri kita, jangan benci atas faktor peribadi ni tu. Kalau kata ada maksiat, kena faham maksiat memang kita tak suka pada dia. Cuma kaedah dia bukan kita nak sebarkan maksiat dia. Kalau dia buat maksiat yang terang-terang, kita dah sebut lah tadi. Kalau dia buat sembunyi-sembunyi, kaedah dia apa? Nasihat bagi dia jadi baik, bimbing dia bagi dia jadi betul. Itu kaedah kita dalam syarak. Baik, rasa selesai tu sebut sekali lalu ngumpat. Ada tak faham tanya? Soal tandu dulu. Lagi lajak dia lupa. Ada soal? Bak ngumpat tu. Yang saya sebut tadi ada yang kecuali satu. Antaranya tu lah. Orang yang menzahirkan maksiat depan orang ramai. Satu yang selalu berlaku kita dalam negara ni yang banyak berlaku apa dia? Pemimpin buat salah. Tu yang kalau orang tanya, tak salah lah kita sebut aib pemimpin. Kalau aib yang dia buat istilahnya sembunyi-sembunyi, tu memang kita tak suruh sebar. Siapa sebar tu memang berdosa besar tu. Itulah orang yang mula menyebarkan aib orang lain. Apa tujuan? Memang tujuan dia lagi jatuh. Tujuan lagi jatuh dengan Allah. Tujuan lagi jatuh. Kaedah kita bukan kita nak pergi jatuh ke orang. Cuma bila dia buat terang-terang, ni masalah. Pasal
Bila dia buat terang-terang, orang akan mencontohi dia. Itu masalah. Kalau dia buat diam-diam, itu salah dia. Orang tak tahu. Jadi orang sangka dia baik, biar lah. Itu dia dengan orang salah berjawab lah esok. Orang salah adil. Tapi kalau kita tolong sebarkan aib dia, tu nak sebut salah tu. Betul kalau kita dah tahu benda tak elok pada dia. Kalau katalah esok ada pemilihan, tak usah pilih dia pasal kita dah tahu dia punya aib. Tapi kita sebarkan aib dia tu. Yang aib dia pula dia sembunyi. Dengar, kita nak sebut batasan syarak ni. Tu yang kalau nak kempen apa, pergi pasal kempen tu. Kalau benda yang aib sembunyi, mu sebar, mu berdosa. Kalau aib yang dia buat terang-terang, mu sebut tak apa, harus menyebut. Yang tu nak faham batasan tu. Ada orang kata, apa duk mengajar, duk ngumpat orang. Tak apa lagi sekali tu. Kalau yang kita ngumpat tu, benda yang memang syarak bagi untuk umpat, boleh. Dengar elok-elok tu. Boleh tak boleh tu mana? Yang tu tuan-tuan kena ngaji dan dobit. Ambil dia punya sepadan tu. Yang ni, ustaz ni betul dia cakap. Pasal apa? Pasal dia sebut tu, orang ni buat maksiat terang-terang. Harus mengumpat dah. Bagi sebut tu. Fakta tu. Yang ni salah. Pasal apa? Pasal yang ni, orang buat maksiat sembunyi-sembunyi. Tapi, dia sebar lagi ke orang. Ni salah. Ni lah nama ngumpat. Yang ni ngumpat haram, yang ni ngumpat harus. Ada haram-haram ke? Ada. Itulah mu kena ngaji. Bodoh. Boh bodoh tu. Bodoh tu maki nama dia. Bodoh tu nama dia maki. Macam mana pun tujuan pasal apa? Bodoh. Bodoh tu istilahnya izharul khata', menjelaskan benda yang salah. Pasal orang bodoh memang bodoh kan. Kata bodoh kat orang bodoh salah. Tak faham? Orang gemuk kata gemuk. Mu gemuk. Mu Melayu. Salah tak? Mu lelaki. Salah tak? Dekat itu. Tak faham saya tanya apa? Mu anak apa? Mu anak apa kan? 5 ni. Mu anak 5. Salah tak? Tak ada masalah. Mu bini 4. Boleh tu. Memang ada bini 4. Ada masalah. Apa nak sebut ni? Jadi kalau sebut benda yang memang ada depan tu, kalau segi kaedah syarak, kalau tujuan kita sebut tu sedarkan dia. Yang dia tak sedar benda tu, harus sebut. Yang cuma bahasa kita sebut maki ya. Dah memang bodoh, kita dah mu bodoh. Memang bodoh. Bodoh ngaku lah. Kita dah mu miskin, marah. Miskin dah tahu aku miskin, bagi duit kat kau. Kalau tuan-tuan marah, saya tak apa cerdik. Saya lah penyataan yang disebut biasa. Macam mana pun nak sebut ni. Kalau satu kaedah saya nak sebut ialah orang yang memang ada benda yang tak betul pada dia, kita sebut depan-depan dia supaya dia sedar benda yang tak betul tu. Jadi kita sebut dia bodoh. Hantar macam ni, khianat lah. Nama tak? Macam ni nama dia ngumpat tau. Hantar ngumpat, awak ngumpat tu nama dia. Awak ni nama dia fasik, tak sembahyang. Tu. Boleh sebut tak? Boleh tak? Boleh? Boleh? Memang orang dia, memang orang tu. Kalau maki celaka pelah otak mu, tu maki. Tu maki. Celaka saya celaka pelah otak mu, tu maki ya. Maki tu maki depan. Tapi kalau kata awak khianat. Duit masjid buat lari. Khianat mu. Boleh cakap itu? Boleh. Boleh. Tak ada orang lain yang khianat ni duit masjid. Aku tahu lah siapa dia. Aku kata mau, memang mau. Betul tak? Mu khianat nama dia. Macam tu khianat. Macam ni tak amanah. Aduh. Apa saja bahasa. Mu ada suami. Bini mu buat maksiat, mu tak tegur, mu dayus. Salah ke itu? Tak ada salah. Satu hakim dalam mahkamah, orang mencuri sabit bercara, awak curi. Salah. Tak memang mencuri, kita curi ya. Tak ada masalah tu. Nak sebut apa ni? Kalau benda tu memang betul, kita sebut berdepan. Itu yang saya bagi contoh tu bodoh. Dan memang dia tak kerti. Tanya pula hak betulnya apa dia. Kita kata ni ngumpat ni. Kita kata yang ni tak ngumpat. Dia kata ngumpat. Mu bodoh. Pasal dia tak faham realiti. Mu kata aku bodoh. Dan memang bodoh. Sikit lah isi tu. Nak kelahi bahasa lah sikit tu. Dan nak bagi faham apa yang boleh cakap dan apa yang tak boleh cakap. Pasal kita bicara ni masalah mulut ni. Mana yang berdosa tak berdosa. Satu kita walaupun ngajar apa kan, kena tengok status tu.
Lebih-lebih lagi kalau saya katakan tuan-tuan, saya kata saya lah. Saya orang mengajar, saya yang banyak cakap. Saya memang kena pastikan apa yang saya cakap tu betul. Betul tu satu maklumat betul. Nombor dua, yang saya cakap tu pastikan kalau kata ada benda aib yang saya sebut, aib tu bukan tujuan saya, aib saya nak aib kat orang.